الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وجعلنا من الراشدين ربي يسر ولا تعسر يا كريم. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam ke atas junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama sekali syukur kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita berkesempatan untuk kita solat secara berjemaah mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan syukur kerana kita dapat melapangkan masa untuk kita berada di dalam salah satu daripada taman-taman syurga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita dan melimpahkan rahmat dan kebaikan kepada kita sepanjang kita berada di dalam majlis ilmu seumpama ini. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala, pada malam ini saya ingin berkongsi dengan tuan-tuan satu tajuk yang sangat dekat dengan kita. Sebagaimana yang telah kita setuju sebelum ni, iaitu untuk kita membincangkan tafsir maudhu'i. Kita memilih tajuk dan ayat-ayat Al-Quran yang berkait dengan topik itu. Dan insyaAllah malam ini kita akan lihat tajuk yang berkait dengan Al-Infaqu fi Sabilillah. Tajuknya ialah tentang infak fi Sabilillah. Tuan-tuan, ayat yang menceritakan tentang infak fi Sabilillah di dalam Al-Quran sangat banyak. Jadi, insyaAllah dalam masa yang sangat terbatas ini, kita akan cuba melihat beberapa ayat yang berkait dengan infak fi sabilillah. Terlebih dahulu, kita kena memahami istilah ataupun konsep yang digunakan tentang kalimah infak dan kalimah fi sabilillah. Apabila menyentuh tentang infak, infak itu adalah bahasa Arab dan telah dimelayukan. Orang Melayu pun faham dah. Jomlah kita berinfak. Orang faham. Maksudnya sedekah, kan? Tapi perkataan infak dalam bahasa Arab itu asal daripada perkataan anfaqa yunfiqu infak. Dia membawa maksud yang banyak. Tetapi secara umumnya, perkataan infak itu membawa maksud membelanjakan. Membelanjakan. Bila kita ada duit, kita nak belanjakan duit itu. Kita nak gunakan dia. Maka bagaimana kita nak gunakan, kita nak belanjakan duit yang kita ada? Adakah kita gunakan dia fi sabilillah ataupun kita gunanya ke arah yang lain? Jadi perkataan infak itu asalnya membawa maksud kita membelanjakan harta kita. Kita membelanjakan apa yang Allah Ta'ala berikan rezeki kepada kita, kita guna pakai. Maka ke arah mana kita guna? Adakah kita guna fi sabilillah ataupun kita guna ke jalan yang lain? Maka kalaulah kita guna fi sabilillah, maka kita kena faham apa yang dimaksudkan dengan fi sabilillah.
sesetengah dalam kalangan kita bila sebut fi sabilillah dia faham sedekah sahaja. Dia faham sedekah. Sedekah dalam bentuk kata sedekah fi sabilillah itu adalah sedekah untuk tabung jihad umpamanya, untuk perang. Fi sabilillah ni merujuk kepada jihad, mana perang di jalan Allah. Perang li'a'la kalimatillah. Perang untuk menegakkan kalimah Allah. Apa jua perjuangan untuk menegakkan kalimah Allah, fahuwa fi sabilillah. Maka dia adalah di jalan Allah Ta'ala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kalau kita merujuk kepada apa yang dibahaskan oleh para mufassir, antaranya yang disebut oleh Syekh As-Sa'di dalam tafsirnya, fi sabilillah itu adalah membawa maksud fi ta'atillah wa ridwani. Maknanya kita membelanjakan harta kita dalam perkara yang terkandung ketaatan di dalamnya. Kita membelanjakan harta kita dalam perkara yang terkandung di dalamnya ketaatan kepada Allah. Maka dia adalah fi sabilillah. Mana tidak hanya terbatas kepada kita bersedekah ataupun kita salurkan kepada tabung jihad, perang fi sabilillah untuk menegakkan agama Allah semata-mata. Tetapi itu adalah salah satu daripada apa yang dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi, infak fi sabilillah maknanya kita menggunakan harta ataupun apa yang Allah kurniakan kepada kita dari segi rezeki itu dalam perkara yang terkandung di dalamnya ketaatan kepada Allah. Maka mafhum ini lebih luas. Apakah perkara yang terkandung di dalamnya ketaatan kepada Allah? Antaranya Allah Ta'ala suruh kita untuk kita pelihara diri kita. Umpamanya dalam hadis Nabi SAW menyebut wali nafsika alaika haqq, dan hendaklah kamu tunaikan untuk diri kamu. Itu ada hak yang perlu kamu tunaikan. Untuk diri kita ada hak yang perlu kita tunaikan. Apa dia? Hak untuk diri kita. Apa yang menjadi keperluan kepada hidup kita? Makan, minum, pakai. Jadi apa yang kita gunakan daripada apa yang Allah beri rezeki kepada kita untuk makan, minum, pakai kita, sebenarnya ianya terkandung di dalam fi sabilillah. Maksudnya ia memenuhi tuntutan Allah yang ada nilai pahala. Kerana kita memenuhi keperluan diri kita. Syaratnya apa yang kita penuhi tadi yang menjadi keperluan hidup kita itu adalah perkara yang halal, perkara yang betul dari segi syarak. Dalam kita memenuhi keperluan hidup, kita nak makan, maka kita cari yang halal. Kita cari yang elok. Kulu min tayyibati ma razaqnakum, makan yang elok daripada apa yang kami rezekikan. Mana yang elok, yang halal, yang berkhasiat. Maka ini memenuhi tuntutan syarak. Maka ada nilai pahala di dalamnya. Dan ia terkandung di dalam infak fi sabilillah secara umumnya. Bukan makna apa yang kita infak, apa yang kita belanjakan untuk diri kita itu tidak ada pahala. Tidak, ada. Selagi mana dalam kita membelanjakan itu daripada apa yang halal menepati syariat. Tuan-tuan, sebab itu dalam kita infak untuk diri kita, makan, minum, pakai kita, kita belanjakan dengan betul. Maksudnya halal, tidak ada pembaziran. Kulu washrabu wala tusrifu. Makan, minum, jangan membazir. Jadi bila kita makan untuk diri, minum, pakai semua untuk diri kita, maka di dalamnya terkandung ketaatan kepada Allah. Tapi jangan langgar batas.
Wala tusrifu, jangan membazir. Maka pembaziran itu sudah menjadi dosa. Kan, begitu jugalah dalam infak kita kepada ahli keluarga kita. Infak kita kepada ahli keluarga kita, anak bini kita, juga terkandung di dalamnya ketaatan kepada Allah. Maka dia termasuk dalam infak fi sabilillah. Tuan-tuan, sebab itulah dalam hadis, sambungan hadis tadi, Nabi SAW, wali ahlika alaika haq. Dan kepada ahli keluarga kamu, ada hak yang perlu kamu tunaikan. Dan Nabi SAW juga menyebut, wabda liman ta'ul. Naklah kamu mulakan, dalam kamu nak membelanjakan, dalam kamu nak infak itu, antara orang yang perlu kamu beri keutamaannya adalah orang yang di bawah tanggungan kamu. Iaitu anak bini kita. Maka apa yang kita infakkan untuk anak bini kita juga terkandung di dalamnya ta'atillah, ketaatan kepada Allah Ta'ala. Maka kita pastikan apa yang kita nak beri kepada anak bini kita itu yang halal, yang terbaik. Maka itu adalah juz'un min, sebahagian daripada fi sabilillah. Karena di dalamnya terkandung ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitulah juga Nabi SAW apabila ditanya kepada siapa orang yang perlu dia nak belanjakan harta, umpamanya, maka Nabi SAW menyebut, bila ditanya kepada Nabi SAW, yas'alunaka ma yunfiqun. Yas'alunaka ma yunfiqun. Ada dalam kalangan sahabat bertanya Nabi SAW, apa yang mereka nak infakkan? Nak infak apa? Baik. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, dalam nak menginfak itu, hendaklah kita infak, wa anfiqu, hendaklah kamu infak, mana kamu belanjakan itu, wa anfiqu fi sabilillah, dalam menginfak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Yang pertama, kita infak apa yang kita mimma tuhibbun. Infak apa yang kita sayang, yang kita kasih, yang kita suka. Kata Allah Ta'ala, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Baik. Kamu tidak akan dapat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Dalam surah Al-Imran ayat 92. Lan ini kamu tak akan dapat, nafi, lan. Nafi akan datang. Kamu tidak akan dapat sekali-kali kebaikan. Maknanya bila sebut kebaikan, tak akan dapat rahmat, tak akan dapat pahala, tak akan dapat kebaikan. Lan tanalul bir. Kamu tak akan dapat kebaikan. Hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sehinggalah kamu berinfak daripada apa yang kamu suka, yang kamu sayang. Tuan-tuan, jadi dalam kita nak berinfak itu, kita beri sesuatu yang orang kata apa? Kita andaikan diri kita, apa yang kita nak beri itu, kalau orang bagi kat kita, kita nak. Mana kita beri sesuatu yang kita suka, yang kita sayang, yang ada nilai lah. Bukannya kita beri sesuatu yang sebaliknya, yang tak ada nilai, yang kita dah tak nak, yang dah rosak, yang macam-macam. Tuan-tuan, jadi itu syarat yang pertama. Dalam kita berinfak itu, mestilah mimma tuhibbun. Apa yang kamu sayang, apa yang kamu suka, apa yang ada nilai.
sesuatu yang kita pun dah tak nak, dah pada duk bersepah, pada duk menyemak tu, bagilah. Tuan-tuan, dan saya nak sebutlah juga tuan-tuan, saya pengalaman kami sendiri. Saya sendiri waktu belajar di pondok dulu. Tuan-tuan, kadang-kadang pelajar-pelajar pondok ni, orang yang nak sedekah ni, sedekah makanan, biasanya orang yang berniaga pasar malam, yang berniaga pasar, yang berniaga di di restoran, yang buka gerai dan sebagainya. Kadang-kadang makanan yang tak habis tu, daripada dia buang, dia hantarlah ke pondok kan. Tuan-tuan, tempat kami belajar lah, dia hantar. Tuan-tuan, jadi tak salah kalau makanan itu masih elok. Ada ketikanya makanan itu sudah nak basi dah. Orang kata sudah nak basi dah, dihantar juga. Tuan-tuan, sampai budak makan tu sakit perut lah. Jadi kalau ikutkan, bukan saja tak dapat kebaikan, bahkan berdosa. Bukan saja tak dapat kebaikan, bahkan berdosa. Sebab perbuatannya itu memudaratkan. Hasratnya mungkin nak dapat pahala. Tapi jadi dosa. Sebab tu bila kita nak beri sesuatu, biarlah sesuatu yang elok. Mana kalau kita sendiri pun, kalau diberi kepada kita, kita sendiri pun seronok nak terima benda tu. Kalau kita sendiri pun dah tak lalu dah nak, ke mana nak bagi ke orang. Tuan-tuan, jadi tidak sepatutnya lah. Ini banyak berlaku. Banyak berlaku. Kadang-kadang budak kan, budak-budak asrama yang duduk di pondok kan, dia pun bukannya reti, orang hantar makanan tu dia pun sapu je, berkhumur, dia tak kira dah. Elok ke tak elok ke, dia pun sapu. Dah, makan. Tengok malam tu sakit perut. Tuan-tuan, dah keracunan dan macam-macam. Jadi, niat nak buat amal ibadah, dah jadi dosa. Tuan-tuan, na'udzubillah min zalik. Elakkanlah. Jadi, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tak akan dapat kebaikan sehinggalah kamu memberi infak, mana dalam bersedekah, dalam kamu nak infak, membelanjakan harta fi sabilillah tadi, mimma tuhibbun, daripada apa yang kamu sayang, yang kamu kasih, bahkan yang ada nilai. Dan wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Dan Allah tutup ayat ini dengan mengatakan wa ma tunfiqu, ma ni ma mausul, apa sahaja apa sahaja yang kamu infakkan, min syai', apa sahaja yang kamu infakkan, min syai', min li tab'ini, maknanya syai' ni sesuatu, min maknanya sebahagian daripada sesuatu, maknanya walaupun sebagaimana kata Nabi SAW, ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah, kan? Takutlah kamu akan azab api neraka walaupun dengan syiqqi tamrah, dengan separuh buah tamar. Mana buah tamar tadi, duit tak ada, reta tak ada nak infak, ada sebiji tamar saja kata Nabi. Maka dengan sebiji tamar tadi boleh menjadi amal saleh belah dua. Sebelah bagi infak, bagi, sebelah lagi kamu makan. Maksudnya di sini tuan-tuan, walaupun sesuatu yang baik bagi kita, Allah buah tamar sebiji, tak, apalah sangat, tak, walaupun tamar sebiji. Dalam hadis itu Nabi kata, ittaqun nar, takutlah kamu akan azab api neraka Allah, walau bisyiqqi tamrah, walaupun dengan separuh buah tamar. Mana bila kita infakkan separuh buah tamar yang ada, tak, kita bagi dua, sebelah kita infak, maknanya kita kongsi, sebelah lagi kita makan. Itu ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tunfiqu min syai', apa saja yang kamu infak daripada sesuatu,
fa innallaha bihi alim, maka sesungguhnya Allah Taala Maha mengetahui dengannya, dengan apa yang kamu infak itu. Maknanya Allah tahu, tuan-tuan, kenapa Allah Taala tegaskan fa innallaha bihi alim? Maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui akannya. Maksudnya apa? Allah tahu tadi, tahu bukan tahu saja. Dan tahu tadi untuk Allah Subhanahu wa taala mengganjarinya, membalasnya dengan dengan ganjaran yang besar. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya kita nak lihat lagi yang berkait dengan infak ni, bagaimana ayat yang selalu kita dengar tentang kelebihan dalam kita berinfak itu. Ayat daripada surah Al-Baqarah ayat 261. Ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Allah Taala membuat perumpamaan, membuat analogi, perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kamathali habbah, seumpama dia menanam sebiji benih. Yang mana benih yang ditanam itu ambatat sab'a sanabil, menumbuhkan satu pohon yang mempunyai 7 dahan. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, pada setiap dahan ada 100 benih keluar. Maka satu benih yang diinfak, Allah lipat ganda 700 kali ganda. Wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah Ta'ala akan melipat gandakan liman yasha, bagi siapa yang dia kehendaki. Wallahu wasi'un alim, dan Allah Ta'ala maha luas rahmat dan kurniaannya, alim lagi maha mengetahui tentang apa sahaja yang diinfak di jalannya. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk targhib, dalam bentuk memberi galakan, memberi galakan kepada kita untuk berinfak di jalan Allah, di mana apa sahaja yang kita infak di jalan Allah Ta'ala itu ibarat suatu pelaburan yang keuntungannya adalah 700 kali ganda. Dan satu investment yang memberi pulangan 700 kali ganda. Allah. Siapa boleh bagi banyak tu atas dunia hari ini? Dan ada orang boleh bagi. Kemarin ada macam-macam syarikat menjanjikan pulangan 100%. Itu pun dah ramai orang yang tertipu kan, skamer lah kan. Dulu Pak Mantelo, macam-macam lagi lah pelaburan. Pelaburan mah lah, pelaburan lembu lah, pelaburan ikan keli lah, pelaburan macam-macam. Janji pulangan 40%, 50%, 100%. Maka berduyung-duyunglah orang masuk. Dan akhirnya kena tipu. Dan hari ni kita tengok bank rakyat lah umpamanya. Bank rakyat lah yang paling antara yang konsisten lah. Yang melabur dalam bank rakyat itu. 20%, 15% kan. Orang duk tunggu saja bila dia buka saham dia kan, untuk orang nak masuk kan. Sebab melihat kepada return atau ROI-nya yang tinggi, pulangannya yang tinggi. Dulu ASB lah, ASN lah, tabung haji lah, kita nilai, kita duk cari apa pelaburan yang memberi pulangan yang tinggi. Tuan-tuan, malangnya pelaburan yang Allah Subhanahu wa taala telah isytiharkan sejak 1400 tahun yang lalu. Allah isytiharkan pelaburannya yang pulangannya 700 kali ganda.
Allah isytiharkan dalam Quran satu pelaburan yang Allah Ta'ala akan beri pulangannya 700 kali ganda, tapi orang tak terangsang. Orang tak terangsang. Sebagaimana pelaburan-pelaburan yang ada hari ini. Tak ada orang berkerumun untuk nak buat, nak cari, nak infak fi sabilillah ni. Pasal apa? Nak dapatkan keuntungan 700 kali ganda kan. Allah. Sahabat Nabi SAW. Allahu Akbar. Tuan-tuan, sahabat Nabi SAW. Ada sahabat Nabi, lupa dah nama dia. Dia ada satu kebun tamar. Kebun tamar dekat dengan Masjidun Nabawi. Dia ada satu kebun tamar. Maka tuan-tuan, bila turun ayat lan tanalul birra tadi, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun tadi, bagi dia tak ada lah harta yang dia paling sayang daripada kebun tamar itu. Bila turun ayat itu tuan-tuan, dia pergi, ya Rasulullah, kebun tamar saya ni yang saya paling sayang ni fi sabilillah. Allah. Tuan-tuan, bila turun ayat lan tanalul birra tu hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Maka dia pergi jumpa, ya Rasulullah, kebun tamar saya ini yang paling saya sayang ni fi sabilillah. Di jalan Allah. Allah. Itu kegairahan para salafus salih, para sahabat dalam menyahut tuan-tuan. Tapi kita hari ini, Allahu Akbar, ini berkait dengan soal keimanan lah. Tapi kalau melibatkan pelaburan duniawi kan, pelaburan bersifat duniawi, kadang-kadang tuan-tuan, ada orang boleh serah simpanan dia tu. Simpanan dia duk simpan tabung haji, duk simpan merata kan. Nak masuk pelaburan sebab apa? Percaya kan. Sebab percaya. Serah semua. Tuan-tuan, ni hati-hatilah kan, orang-orang yang nak pencen, yang baru pencen. Banyak hari ni tak tahulah dia dapat maklumat dari mana. Dan mungkin maklumat tu dijual. Dan orang yang nak pencen, yang baru pencen, mereka ini akan menjadi target lah. Menjadi target. Berapa banyak duit pencen? Kita tengok dalam media kan. Baru pencen, duit pencen 200-300 ribu. Duit apa, gratuiti kan. Duit pencen itu habis sekelip mata. Tuan-tuan, ni bukan orang kampung. Kalau orang kampung tak erti itu lain lah. Ni baru-baru ni kan masuk cikgu, pegawai bank, macam mana orang yang cerdik lah kita kata kan. Kena scam 1.3 juta habis. Tuan-tuan, duit pencen, simpanan dia habis. Kena scam. Tuan-tuan, pasal apa tu? Kadang-kadang kita ni kerana tamak lah. Tamak. Duk nampak pulangan itu kan. Tuan-tuan, maka habis diinfakkan. Tapi apa yang Allah Subhanahu wa taala telah declare, Allah Taala telah isytihar sejak 1400 tahun yang lalu, orang yang infak fi sabilillah ini Allah Taala beri pulangannya 700 kali ganda. Tuan-tuan, 700 kali ganda. Masya-Allah. Tuan-tuan, tapi syaratnya apa? Syaratnya dalam kita infak tadi kena betul lah. Tuan-tuan, sebagai contoh lah tuan-tuan. Sebagai contoh. Bila Syekh Dr. Yusuf Al-Qardawi almarhum baru saja meninggal. Tuan-tuan, salah seorang ulama yang muktabar, yang diiktiraf oleh dunia. Tuan-tuan tengok karangan dia, masya-Allah. Ratusan, 170 lebih muallafat, buku yang dikarang oleh dia. Tuan-tuan, dengan Allah Akbar. Tak tahulah
Kita kata-kata bila masa dia menulis, kan? Dengan kesibukannya dalam penglibatannya dalam dunia dakwah dan macam-macam. Baik, baru saja meninggal. Jadi dalam tulisannya Fiqhul Aulawiyat, dalam kita mengatur aulawiyat, maknanya priority dalam kita mengatur amal kita, dalam kita mengatur perbelanjaan kita, infak kita pun kena ada priority. Tuan, sebagaimana kita nak buat pelaburan duniawi, kita akan buat research, kan? Orang yang cerdik, bila dia nak buat pelaburan, dia akan buat research, buat kajian. Kalau nak melabur saham, dia akan kaji syarikat dia nak buat labur, dia nak labur tu. Background dia, kan? Dia punya apa? Latar belakang syarikat itu, maknanya. Mana dia akan kaji lah. Bagaimana ROI, return of investment, pulangan yang diberi, konsisten kaedah, kan? Dia akan tengok untuk dia buat pelaburan. Tuan, kita buat kajian untuk nak melabur. Bila kita yakin, barulah kita invest. Begitulah juga dalam soal kita nak invest untuk akhirat kita. Kita nak invest untuk akhirat ni, tuan, untuk kita dapat pulangan. Kalau boleh kita nak pulangan yang berterusan. Tuan, pulangan yang berterusan. Mana yang kita nak? Kita labur sekali, dapat untung sekali itu je. Dengan kita labur sekali, tapi pulangannya berterusan. Mestilah nak pulangan yang berterusan. Inilah yang disebut oleh Nabi SAW sebagai sedekahun jariyah. Sedekahun jariyah. Sedekah yang pahalanya mengalir. Jariyah ni mengalir berterusan. Selagi mana benda tu ada, benda tu pahalanya mengalir berterusan. Tuan-tuan, kebanyakan orang hari ini, bila sebut infak, orang yang kaya, orang yang ada duit, kadang dia duduk nampak infak dia dalam bentuk apa? Pergi haji, pergi umrah. Tuan-tuan, dia nampak salah satu cara dia infak harta dia adalah pergi haji, pergi umrah. Kadang-kadang kita tengok dia pergi haji tiap-tiap tahun. Tuan-tuan, orang yang pergi haji kali kedua, ketiga ni, dia tak boleh pergi dah dengan peruntukan muasasah tu. Maknanya untuk dapat kos yang rendah. Maksudnya, kos tabung haji, kota tabung haji, kan? Dengan nilai 10,000, baru ni 13,000. Dia tak akan dapat dah bayaran itu. Yang pergi kali kedua, ketiga ni, dia kena bayar full. Kurang-kurang berapa? Baru-baru ni, kurang-kurangnya kosnya 25,000, kan? Itu. Tapi, yang pergi package, kurang-kurangnya 40,000. Seorang. Kalau 2 orang, tuan-tuan, 80,000. Takkan pergi saja, mesti nak berbelanja, nak jual beli. Maknanya kurang-kuranglah kita kata 90,000, 100,000 lah. Tuan-tuan, kalau pergi package. Kalau ambil package yang 100,000 pun ada. Pergi umrah, balik. Pergi haji, balik. Memanglah haji itu hajjum mabrur laisa jazaohu illa al-jannah. Tak ada balasan yang Allah beri melainkan syurga kalau dapat haji mabrur. Baik. Nilai 50,000 lah kita ambil. Nilai 50,000 itu. Untuk dia pergi haji kali ke berapa dah? Dia pun dah tak ingat dah kali ke berapa. Banyak kali dah pergi. Nilai dia pergi umrah. Kali ke berapa pun dia dah tak ingat dah. Dah banyak kali pergi. Tuan-tuan, kos sekurang-kurangnya 10,000. Suami isteri 20,000. Tuan-tuan, nilai yang sama, dia pergi umrah. Kalau pergi haji 50,000, pergi umrah 20,000. Nilai yang sama, tuan-tuan. Kalau pergi umrah, pergi sekali, balik. Okey, dapat pahala. Betul? Tapi mana lebih baik? Baik. Okey, kita bagi laluan azan dululah. Allahumma rabb hadhihi salatu. Baik. Tuan-tuan, saya ambil masa untuk waktu iqamah ini. Kita habiskan sikit lagi. Ini pun dari sudut prioritinya. Baik, jadi tuan-tuan, nilai yang kita guna untuk kita pergi haji dan umrah yang sunat, mana lebih besar daripada kita infak dalam bentuk yang lain. Yang dikatakan sedekahun jariyah itu. Contohnya bagaimana? Contohnya,
kalau kita gunakan nilai untuk kita pergi dengan kita infak kepada orang lain yang belum pergi untuk pergi. Tuan-tuan, kita kenal ada saudara kita yang belum pergi haji. Dia orang susah, orang baik. Maka kita guna nilai itu untuk kita infak dia yang pergi haji. Tuan-tuan, wallahi, saya sanggup bersumpah, dia akan dapat pahala yang berterusan. Pasal apa? Orang yang pergi haji first time dengan orang yang dah pergi berkali-kali. Tuan-tuan, kita balik diri kita. First time kita pergi, macam mana perasaan kita? Orang nak pergi first time ke Mekah ni, buat pergi haji ni, tuan-tuan, dia pergi ni dengan air mata. Keseronokan tak boleh nak digambarkan. Tengok Kaabah mengalir air mata. Dia pergi dengan sepenuh hati, tuan-tuan. Apatah lagi orang yang kita infak tadi, orang yang susah, orang yang baik, orang yang susah, orang yang baik. Bila kita infak, tuan-tuan, dia pergi tadi dengan sepenuh hati, dengan sepenuh perasaan, dengan air mata dia pergi, tuan-tuan. Gembira tak boleh nak terbayang. Tuan-tuan, bila dia pergi ke sana, dia akan buat dengan sebaik mungkin. Sebab logiknya dia kata apa? Logiknya aku mungkin tak dapat pergi dah. Ini rezeki Allah bagi kan. Maka dia akan pergi sebaik mungkin untuk dia buat haji yang terbaik. Mana chance untuk dia dapat haji mabrur lebih besar daripada kita yang dah pergi kali entah ke berapa dah. Tuan-tuan, orang dah pergi banyak kali, dia tak heran dah. Tuan-tuan, saya sebagai mutawif, bawa orang pergi umrah haji, orang yang dah hacap kali pergi ni, dia tak heran dah, tuan-tuan. Dia sampai sana hilang. Dia tanya, mana Pak Haji? Ustaz, jangan risau. Dia lebih harif daripada Ustaz tentang Mekah ni. Kan? Sebab apa? Tiap-tiap tahun dia duduk pergi. Okeylah kalau macam tu, kita risau keselamatan je kan. Nak balik, baru nampak balik batang hidung kan. Sampai-sampai hilang. Tuan-tuan, baik, jadi orang yang kita infak tadi, tuan-tuan, dia pergi tu dengan sepenuh hati. Dia pergi dengan penuh perasaan. Persiapannya dengan doanya dengan subhanallah. Tuan-tuan, maka apa yang dia dapat akan dapat kepada kita. Apa sahaja amalan yang dia buat akan dapat kat kita bila kita infak untuk dia pergi. Allah. Tuan-tuan, maknanya kalau dia pergi, dia buat dengan sepenuh hati, tuan-tuan. Apa sahaja amalan yang dia buat sepanjang dia melakukan ibadah haji dan umrah tadi, semuanya akan dapat untuk kita. Sebab kita yang infak dia. Satu. Yang kedua, tuan-tuan, yang kita akan dapat adalah doa daripada hamba Allah ini. Tuan-tuan boleh bayang tak? Orang yang baik, yang susah ini, bila kita infak untuk dia, kan? Saya yakin, tuan-tuan, dia akan doakan kita sepanjang dia berada di sana. Dia tak akan lupakan kita. Dan dia akan doa dengan air mata dengan sepenuhnya. Subhanallah. Lepas tu, tuan-tuan, daripada kita pergi kali yang kedua, ketiga, walaupun kita ada duit, lebih baik kita infak untuk orang lain pergi, kita yang support, kita yang sponsor. Maka kita akan dapat ganjaran lebih besar. Dan kadang-kadang, asbab dia pergi tadi, suatu perubahan besar berlaku dalam hidup dia. Asbab dia pergi haji umrah, menjadi turning point untuk dia berubah. Tuan-tuan, bayangkan sebelum itu dia biasa-biasa saja. Asbab dia pergi haji umrah, kita yang support dia, menjadi turning point untuk dia berubah menjadi orang lebih baik. Maka kita akan dapat ganjaran, Masya Allah, yang berterusan. Yang kedua, tuan-tuan, infak yang sedekah jariah yang paling besar nilai pahalanya adalah infak untuk dalam pendidikan. Tuan-tuan, ni untuk orang yang ada duit. Infak untuk pendidikan. Tuan-tuan ni, sebulan dua ni, sehari dua ni, ramai anak-anak yang dapat tawaran untuk melanjutkan pelajaran ke universiti. Tapi berapa ramai yang tak mampu nak sambung belajar kerana masalah keuangan. Tuan-tuan, saya pun ada anak nak sambung belajar ni. Dia duduk baca kan komen-komen dalam TikTok, dalam Facebook, dalam Instagram, macam-macam. Ada yang melahirkan perasaan dapat tawaran, tapi memikirkan yuran, tak mampu nak sambung belajar. Dapat tawaran, tapi memikirkan yuran, nak bayar beribu, tak mampu. Maka,
maknanya sedihlah tuan-tuan. Ada yang fikir kata, ada yang fikir melihat, ada yang fikir apa? Dia kata pergi sama degree pun belum tentu dapat kerja. Tak apalah, biarlah dia kerja, bawa food panda ke, kerja restoran ke apa. Tingkat pemikiran. Tuan-tuan. Sebab apa? Sebab keuangan. Tuan-tuan. Dan bayangkan kalau kita orang ada duit tadi, nilai kita pergi haji 40,000, 50,000, cukup untuk seorang pelajar belajar satu kos 4 tahun. Tuan-tuan, kita gunakan duit 40,000 kita nak pergi umrah, nak pergi haji, kita infak seorang pelajar yang baik, yang susah, dia nak belajar, kita infak dia. Allahu Akbar. Sepanjang tempoh pembelajarannya, pahala mengalir untuk kita. Yang kedua, apabila dia memperolehi ilmu yang dia pelajari, ilmu itu dimanfaatkan kepada orang lain. Maka selagi mana ilmu itu dimanfaatkan kepada orang lain, pahala mengalir kepada dia. Dan apatah lagi kalau ilmu itu berkembang, maka dia tetap akan mendapat ganjaran yang berterusan. Commission itu akan macam orang multi level marketing, tuan-tuan. Berkembang. Tuan-tuan, biarlah kita berfikir dalam infak fi sabilillah ini, sebagaimana kita buat research untuk kita buat pelaburan duniawi, maka biarlah juga kita memikirkan, kita buat research dalam kita buat pelaburan ukhrawi kita. Untuk kita dapat return yang berterusan, sedekah jariah itu. Tuan-tuan, supaya ianya dapat menjadi, orang kata apa, saham akhirat kita yang berkekalan. Sebagaimana yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalath." Salah satunya adalah sedekah jariah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Taala, saya mohon maaflah ambil masa sikit. Jadi kali kan ada lagi beberapa potong ayat, insya-Allah kita akan sambung kemudian, di mana dalam berinfak ada beberapa perkara yang kita kena jaga dan pelihara supaya amalan sedekah kita itu tidak terbatal pahalanya. Banyak orang abaikan benda ni, dan Allah Ta'ala highlightkan dalam beberapa ayat. InsyaAllah kita akan sambung nanti. Bagaimana dia bersedekah tu bagus dah. Tapi yang dia sedekah itu boleh terbatal. Ayat ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. InsyaAllah kita akan sambung dalam CD yang akan datang. Sekadar itu yang baik daripada Allah Ta'ala. Salah silap itu adalah kelemahan saya sebagai manusia. Kita tangguh dengan suratul Asri dan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbi zidna ilma warzuqna fahman ya karim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu